Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. أكرمنا بجودة الحفظ والفهم وارزقنا الحكمة والثبات الذهني والعقل والحلم والعلم والنجاح في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإني أراكم من أمامي ومن خلفي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dijadikan imam itu supaya diikuti oleh makmum, maka janganlah kamu menyalahinya. Maka jika imam bertakbir, hendaklah kamu ikut bertakbir, dan jika imam itu rukuk, maka hendaklah kamu ikut rukuk, dan jika imam itu sujud, hendaklah kamu ikut sujud. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu mendahului akan daku dengan rukuk, dan jangan juga dengan sujud, dan jangan juga dengan qiyam, dan jangan juga kembali, iaitu keluar daripada tempat semayang dahulu daripada aku, kerana aku dapat melihat kamu semua dari hadapan dan daripada belakangku. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang ke-112, dan Imam Ahmad dalam musnadnya jilid yang kedua daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, pada pagi ini dapat kita sama-sama meneruskan lagi pengajian kitab kita Al-Qawlut Tam fi Ahkamil Ma'mumi wal Imam, karangan Al-Alim Al-Allamatu Al-Hibrul Humam Ibnul Imad Al-Misri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih lagi di bawah tajuk Intizarul Imam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala: wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Intizarul imam, iaitu imam menunggu makmum. Imam menunggu makmum. Apa hukum imam menunggu makmum? Mengikut pandangan di kalangan mazhab kita Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bahawa sesungguhnya disunatkan bagi imam ini menunggu makmum dalam dua keadaan, iaitu ketika rukuk supaya makmum mendapat rakaat bersama imam. Yang kedua, ketika tasyahud, waktu tasyahud akhir, supaya makmum mendapat rakaat pertama bersama imam. Supaya makmum mendapat rakaat pertama bersama imam. Ini di dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i. Dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i disebut dalam kitab-kitab yang besar, ada 9 keadaan sunat bagi imam menunggu makmum.
Tetapi dalam kitab kita ini hanya ada 7. Hanya 7 diringkaskan daripada 9 menjadi 7. Di antaranya yang disebut dalam kitab kita iaitu alla yubaligha fi tatwil al-intizar. Jangan bersangatan imam lama menunggu makmum. Jangan terlampau lama imam ini tunggu makmum. Dia nak bagi jemaah lagi ramai, dia pun baca panjang lagi, panjang kan? Supaya ramai lagi orang. Jangan menunggu lama, jangan terlampau lama ditakuti ada jemaah di belakang ni mempunyai hajat. Kita hendaklah meraih makmum yang di belakang. Jangan berniat nak meramaikan lagi jemaah. Jemaah yang lambat, kira lambatlah. Jemaah yang ada tu, barangkali mereka ini ada di kalangan perempuan yang sudah tua, lelaki yang sudah uzur, ataupun orang yang ada hajat. Dia nak sembahyang cepat, tiba-tiba tu imam ni baca panjang, menyusahkan bagi makmum. Baca sekadar yang telah kita bahaskan pada pengajian yang lepas. Ada tiwalul mufassal, ada awsatul mufassal dan qisarul mufassal. Kalau sembahyang ni baca pertengahan, kalau sembahyang ni boleh baca panjang sikit, kalau sembahyang ni dibacakan surah-surah yang pendek, begitu. Yang kedua, jangan membezakan alla yumayyiza bainal dakhilina bal yusawi bainas syarifi wa ghairihi. Jangan membezakan di antara orang yang hendak masuk itu. Sama dia, sama ada dia ni orang biasa ke, orang yang ada kedudukan ke, orang ada pangkat, orang yang ada orang yang tersohor ataupun seumpamanya, tak ada beza. Beribadat kepada Allah ni sama dia, tak ada beza-beza orang, begitu. Dan yang ketiga, hendaklah penunggu itu dengan qasad taqarrub. Dan di antaranya syarat itu, imam tunggu ni adalah lillahi ta'ala. Imam tunggu ni ialah tujuan taqarruban, an yaqsida bihi taqarruba ila Allah. Dia tunggu ni adalah kerana menghampirkan diri kepada Allah, ataupun setengah kitab fiqh menyebut tujuan ni ialah lillah. Bukan tujuan dunat tawaddudi ilal makhluk, bukan kerana perhubungan kasih sayang kepada makhluk, bukan kerana dia ada hubungan kasih sayang pakcik dia, makcik dia, pak long dia, mak long dia, kan, ataupun sahabat karib dia. Tak ada li ajli tawaddud, bukan dia kerana kasih sayang kepada seorang makmum ni. Dia kata kalau aku berdehem-dehem tu aku nak datang tu, contohnya. Jadi dia perasan orang ni kalau bunyi-bunyi begini, ni pakcik aku, jadi dia tunggu. Jangan, dia kata makruh kalau buat begitu. Dan seterusnya pada hari ini, iaitu hendaklah penunggu itu dengan qasad menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala, bukan kerana perhubungan kasih mesra kepada makhluk. Dan seterusnya, yang keempat, tidak takut luput waktu. Bukan kerana takut luput waktu. Kalau ianya menyebabkan luputnya waktu, tunggu masuk waktu lain dah, maka jadi haram. Jadi haram. Jangan lama kerana nak bagi tujuan orang lain boleh dapat sembahyang berjemaah sehingga keluar waktu. Ni barangkali sembahyang dekat-dekat ujung waktu ni. Jangan begitu, dia kata. Syaratnya tidak takut luput waktu, terutama kalau sembahyang Jumaat, apatah lagi, dan terkeluar sembahyang daripada waktunya. Dan jika ditakuti atau dikhawatiri, maka ditilik. Kalaulah dikhawatiri bahawa sesungguhnya
Kalau tunggu-tunggu ni boleh keluar waktu. Dalam permasalahan ini, kata ulama ada beberapa pandangan ataupun disebut nazar. Nazar. Fa in khasya zalika nuzir. Jika ditakuti sedemikian rupa, maka dilihat. Dia dalam istilah fiqh ni an-nazair, satu kitab yang masyhur, al-ashbahu wan nazairu, karangan al-Imam As-Sayuti, iaitu kita tengok ada syabah perumpamaan ataupun seumpama ada kesamaran, dan ada nazair, ada bandingan. Bandingan ni macam mana kita nak atasi. Ulama fiqh akan bahaskan kalau begini macam mana, kalau begini macam mana. Itu namanya nazar, ditilik. Sehingga kitab paling masyhur Al-Ashbahu wan Nazairu, kitab kaedah fiqh yang dikarang oleh Al-Hafiz Jalaluddin As-Sayuti rahimahullah ta'ala, disebut Al-Ashbah wan Nazair. Dia ada beza ashbah lain, nazair lain. Oleh sebab itu bila kita baca kitab fiqh, kadang-kadang fihi nazar, padanya perlu diteliti. Apa bandingan dia ni? Jadi Tuan Syekh kita menyebut fa in khasya zalika, jika ditakuti oleh imam keadaan sedemikian rupa, nuzir, ianya perlu diteliti. Apa nak diteliti kan? Sekiranya sedemikian rupa, jika pada semayang Jumaat, ini yang diteliti dia. Kalaulah imam itu dia tangguh nak bagi ramai lagi jemaah. Jumaat kita ni, ada kata kita tangguh sikit lagi, tangguh lagi nak bagi ramai. Sebab hujan lebat, jadi kita nak tunggu tangguh. Bila tangguh lama ni, dah tu semayang. Bila semayang dia baca pun panjang, nak tangguh lagi, sehingga dia kata menyebabkan sembahyang Jumaat ni luput, masuk waktu asar dah, maka hukumnya haram. Bandingan ni haram. Jika pada sembahyang Jumaat haram atasnya, atas imam, yang demikian iaitu menunggu ni kerana mengeluarkan Jumaat daripada waktunya, boleh meluputkan dia sehingga masuk waktu asar. Kalau ada berlaku. Ada setengah negara waktu zuhur ni pendek. Mungkin kita tak terbayang di dalam negara kita. Ada setengah negara zuhur ni memang begitu pendek, tahu-tahu dah masuk asar. Asar pun pendek, tahu-tahu dah malam. Malam lama kan, malam panjang. Dah tu subuh sekejap je dah masuk asar, zuhur sekejap masuk asar, dah tu maghrib. Kalau bulan Ramadan, kalau musim tu kita tahu-tahu maghrib maghrib. Tapi malam terasa panjang sebab dia gelap gitu. Ini negara-negara sedemikian rupa. Kalau dalam keadaan musim sedemikian rupa, jangan tunggu-tunggu, kerana kalau ditunggu-tunggu menyebabkan ianya akan terkeluar waktu sembahyang Jumaat. Maka ulama menyebut fihi nazar ni diteliti, hukumnya adalah haram. Hukumnya ada haram. Dan kerana inilah yang mana? Dan kerana ini sembahyang Jumaat kalau ditunggu jemaah ni sehingga luput waktu sembahyang Jumaat masuk asar, hukumnya haram. Siapa yang kata tu? Telah menyebut oleh ashab. Yang kata haram-haram ni siapa? Iaitu ashabus Syafi'iyah, iaitu ulama-ulama Syafi'i. Ulama-ulama Syafi'i ini dia ada dinamakan ulama al-Iraqiyun. Ada ulama iaitu ulama al-Baghdadiyun. Terbahagi juga kepada dua, iaitu ada dinamakan mazhab, iaitu golongan al-Marawizah, al-Imam al-Marwazi.
Al-Imam Al-Marwazi yang disebut Khurasaniyun, dia ada Al-Baghdadiyun, ada Khurasaniyun. Kalau kita tengok Al-Baghdadiyun ataupun golongan-golongan Baghdad ini, ulama Syafi'i ini, dia banyak berdasarkan kepada dalil, iaitu Quran, hadis gitu. Seperti Imam Nawawi. Imam Nawawi dan sealiran dengan Imam Nawawi ini, kitab mereka berdasarkan Quran, hadis. Dia tak ada kalau berlaku macam ni macam mana, kalau berlaku macam ni macam mana, dia kurang sikit. Oleh sebab itu bila baca kitab Imam Nawawi, Imam Nawawi kata inilah qaul mu'tamad. Itu karangan Imam Nawawi dan yang sealiran dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi, kalau kita baca majmu' kita Imam Nawawi ini, kita baca kitab Rawdatul Talibin, Daqaiqul Minhaj, Minhajut Talibin, kita Imam Nawawi ni, pandangannya begitu. Contoh bab korban kan, bab korban, Imam Nawawi dia straight, dia kata korban untuk si mati tak ada wasiat, tak boleh, tak boleh. Ini pandangan Imam Nawawi. Sehingga kitab Matlul Badrain selari dengan pandangan Imam Nawawi, cenderung kepada Imam Nawawi. Tak ada wasiat, tak boleh, tak sah. Sebab macam mana orang mati nak serah niat? Imam Nawawi punya hujah, orang dah mati nak serah niat macam mana korban? Dia syarat nak lakukan korban iaitu ada niat. Kita nak suruh kepada orang sembelih pun kita ada serah niat. Orang dah mati nak serah niat macam mana? Imam Nawawi. Oleh sebab itu Imam Nawawi sebut dalam kitab Minhajut Talibin li Imam Nawawi, dia kata al-assahu, qaul yang paling sahih, dia kata la yajuz, tak boleh, la tajuzul udhiyah alal mayyit, iaitu tak boleh kurban ke atas si mati. Ini golongan ataupun pendapat yang cenderung kepada aliran Imam Nawawi. Adapun golongan Al-Khurasaniyun wal-Baghdadiyun, iaitu Al-Marawizah, dia berpandangan selari dengan mazhab Ahmad bin Hanbal bahawa hukumnya yajuz, kerana orang yang meninggal dunia itu menagihkan pahala daripada yang hidup, dengan syarat yang melakukan itu adalah daripada ahli waris, itu terlebih afdal, kerana pahala kepada si mati sampai, maka mereka ini menagihkan. Sebab dia juga ada dalil, Nabi SAW telah melakukan korban, berniat begini, ini adalah korbanku, wa udhiyati ali baiti, dan hadhihi udhiyati wa udhiyatu ali baiti wa ummati, dan juga korban kepada ahli keluargaku dan korban kepada umatku. Umat Nabi SAW ada yang hidup dan ada yang sudah meninggal dunia. Maka berdasarkan hadis itu dipahami oleh golongan-golongan ataupun ulama Syafi'iyah yang berada di Khurasan. Semua anak murid Imam Syafi'i asalnya, Al-Imam Al-Marwazi ini juga mengambil istimbat daripada pandangan Imam Syafi'i ini, dia keluarkan beberapa permasalahan. Dia kata boleh gitu. Di antara yang cenderung dengan pandangan Al-Khurasaniyun ini Al-Imam Ar-Rafi'i rahimahullah ta'ala. Oleh sebab itu bila kita baca kitab fiqh, berkata Imam Nawawi, berkata Imam Rafi'i, selalu tak sama. Imam Rafi'i kata begini, Imam Nawawi kata begini. Ini percambahan hukum. Jadi kalau kita nak baca kitab Imam Syafi'i, kita kena baca dua aliran ini, dalam mazhab Imam Syafi'i. Contohnya qaul qadim mazhab Imam Syafi'i, dia cenderung kepada hampir kepada Imam Malik. Itu sebab kalau semayang Jumaat boleh 12 orang, qaul qadim kan, kerana
Imam Syafi'i punya pandangan ketika qaul qadim, kebanyakan yang disebut oleh ulama Syafi'i kita, kebanyakan semua sama dengan mazhab Malik. Macam mana tangan nak letak kat mana ketika selepas takbiratul ihram. Sebab sebelum ni Imam Syafi'i mengaji dengan Imam Malik. Jadi kecenderungan dengan Imam Malik tu ada pada Al-Imam Syafi'i. Tetapi Imam Syafi'i meneruskan lagi pengajian sehingga sampai kepada mujtahid mutlak, maka mengeluarkan pandangan yang kedua, iaitu qaul yang baru, qaul jadid. Maka qaul jadid ni tak sama dengan qaul yang pertama, kerana qaul pertama iaitu qaul qadim ni dia adalah mirip pada mazhab Imam Malik. Itu sebab kalau 12 ni sama dengan Imam Malik. Mana-mana pun kalau kita baca kaji kitab Imam Syafi'i qaul qadim, dia semua sama lebih kurang Imam Malik. Macam mana tayamum sampai sedekat pergelangan tangan, tak sampai kepada siku, semua ni adalah pandangan Imam Malik. Pandangan Imam Malik, kesan. Ini cara kita nak mengaji mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i. Jadi baca kitab Imam Syafi'i ni kita baca banyak. Jangan kita baca satu kitab dan kita memberikan pandangan terus ini kaul yang kuat. Itu mungkin mereka yang selari dengan Imam Nawawi. Selari dengan Imam Nawawi. Dalam keadaan suasana di akhir zaman sekarang ni banyak isu dan banyak permasalahan, maka kita terpaksa rungkaikan permasalahan tersebut merujuk pandangan-pandangan ulama Syafi'i ini. Dalam keadaan-keadaan tertentu, macam kita memakaikan pandangan perjarakan semayang dalam keadaan tak cukup 40, contohnya kita boleh semayang Jumaat berbilang-bilang, sini pun ada orang semayang surau depan tu pun semayang Jumaat. Kalau kita baca kitab Muniyatul Musalli, tak sah siapa yang terlambat takbiratul ihram maka hendaklah dia semayang zuhur. Semayang zuhur, sini semayang peringgit sebelah ni semayang, surau bawah tu pun semayang Jumaat, sana Jumaat. Kalau kita baca kitab Muniyatul Musalli, habislah semua. Tetapi bagaimana pandangan ulama-ulama dalam berkaitan bab ini? Kerana suasana ini, suasana masyaqqah, dalam keadaan kalau tak dibenarkan orang tak semayang Jumaat. InsyaAllah tak lama lagi kita boleh semayang ramai dah. Kita doa minggu depan kita dah start boleh, insyaAllah, mengikut kapasiti masjid. Mudah-mudahan insyaAllah minggu depan kita doakan. Kerana roh orang ni dah mula jauh daripada surau dan masjid dan semayang Jumaat. Berapa ramai orang hampa tu bila nak semayang Jumaat sampai-sampai penuh. Marah orang. Dia jadi marah. Orang berkobar-kobar nak semayang Jumaat, tiba-tiba tak boleh semayang Jumaat. Jadi macam mana pandangan ulama dalam berkaitan ini? Ini kita tengok, inilah dinamakan kefakihan, iaitu kita tengok pandangan ulama yang cenderung kepada mazhab, iaitu Baghdadiyun dan juga Khurasaniyun. Mana ini kita faham pandangan ni ulama Baghdadiyun. Ulama Khurasaniyun contohnya kita baca kitab Al-Bayan li Imam Imrani rahimahullah ta'ala. Ini banyak cenderung kepada mazhab Khurasaniyun. Baca kitab ni, lebih kurang ada 12 jilid. Begitu kita Al-Imam Ar-Rafi'i rahimahullah ta'ala. Ini ulama ini pula cenderung Imam Nawawi ini pun ramai begitu. Oleh sebab itu berbeza-beza pandangan. Al-Imam Syekh Ibn Hajar lain, Syekh Ramli lain. Sama-sama seperguruan, tetapi Syekh Ibn Hajar dia pergi berhijrah ke tanah Hijaz, iaitu ke Mekah. Al-Imam Syekh Ramli kekal lagi di Masjid Al-Azhar, mengajar Masjid Azhar. Jadi Syekh Ramli duduk di Mesir, ulama Mesir pegang pandangan Syekh Ramli. Tetapi Syekh Ibn Hajar ni dia berhijrah ke Mekah, maka anak murid dia yang mengaji di Mekah ni bertebaran balik ke Syria, ke Jordan, ke Palestin, kemudian pergi ke Iraq. Mereka ni suka baca kitab Imam ke Yaman. Tersebab kalau kita baca kitab-kitab ulama Yaman, dia cenderung pengarah kepada Syekh Ibn Hajar.
dia cenderung kepada Syekh Ibn Hajar. Kesan pengajian, bacalah kitab-kitab daripada Yaman, daripada ulama-ulama Yaman, iaitu Bushra Karim, kita baca. Dia cenderung banyak. Tetapi ulama Mesir dia lain. Jadi kita kena faham. Jangan contohnya bila guru ini balik daripada Mesir, lain pandangannya, kecenderungan. Macam saya belajar Mesir, tok guru saya memang banyak pakai pandangan Syekh Ramli, Nihayatul Muhtaj. Jangan kita dengar dia nak kaji kitab Tuhfah. Itu sebab di Mesir jangan kita jumpa orang baca Tuhfatul Muhtaj. Ada sejak akhir ni ada. Tapi Nihayatul Muhtaj ada. Kita Imam Syekh Ramli. Dua-dua ulama Mesir. Ini jadi kita baca kitab-kitab ni. Itu sebagai pengetahuan dalam memahami fiqh. Inilah yang disebut oleh Ashabus Syafi'i yang menyatakan bahawa hukum jadi haram sekiranya menangguhkan tunggu-tunggu solat ni sehingga sembahyang Jumaat terkeluar waktu masuk waktu asar. Jika tidak tinggal daripada waktu Jumaat melainkan sekadar masa yang dapat menunaikan di dalam perkara yang wajib seperti 2 khutbah dan sembahyang 2 rakaat, nescaya wajib atas dia meringkaskan dia. Nampak ni? Kalau lang sikit lagi tinggal waktu nak masuk waktu asar, khutbah ni baca yang rukun je lah. Sembahyang Jumaat ni pun baca yang rukun sahaja. Biar assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi wa astaghfirullahalazim kan. Allahumma antas salam wa minkas salam contohnya. Allahu akbar masuk waktu asar. Jangan sampai dia terkeluar gitu. Jangan sampai terkeluar. Dan seterusnya lagi, jangan orang yang nak masuk sembahyang itu daripada orang yang kebiasaan lambat. Memang orang ni memang lalu lambat. Allah ya'tadal but'a fil masyi. Jangan orang ni memang kita tunggu-tunggu sebab dia berjalan pun lambat, ataupun memang perangai dia suka lambat. Disebut dalam kitab fiqh yang pada alla yakuna dakhilu mimman ya'tadul but'a. Jangan yang datang tu memang biasa lambat. Biasa lambat, selalu lambat. Tak payah tunggu dia. Dia kalau orang jenis lambat ni sampai kiamat memang lambat. Dia akan bagi 1000 alasan. Dia memang jenis lambat. Dia dah tahu sembahyang waktu subuh sekarang dia cepat, datanglah awal. Duduk jauh, duduk di duyung. Sudah tu dia bertolak, dah azan baru dia bertolak. Sampai sini dah tentulah orang dah kaman kan. Ataupun tiba-tiba dia terlambat nak cari parking lagi apa semua. Tapi dia dah bagi isyarat. Tok Imam tahu ini pakcik ni jauh ni daripada duyung, tunggu. Ini memang daripada dulu sampai sekarang memang lambat. Waktu cepat masuk ke lambat masuk ke, dia sama je waktu dia. Tak payah tunggu, dia kata. Wa ta'khiral ihram ila ar-ruku'. Dalam kitab ni seterusnya menyebut jangan dan melewat-lewatkan takbiratul ihram. Ada setengah orang ni memang dia saja lambat takbiratul ihram. Kalau kita ni saja lewat-lewat pergi sembang, tengok pula orang tengok ni dekat-dekat imam nak rukuk kan baru dia nak takbiratul ihram. Dia luput fadilat berjemaah kalau dengan sengaja. Ni tak payah tunggu dah. Dan melewat-lewatkan takbiratul ihram sehingga kepada rukuk imam. Di antaranya sebab apa? Di antara imma liwaswasatin atau wiswasin. Sama ada ianya waswas. Sebenarnya kalau dalam bahasa Arab kena ada sama ada. Sebab bahasa Arab sebut fa in i'tada zalika imma liwaswasatin atau liwiswasatin. Sama ada dia ni biasa lambat ni ataupun menangguh-nangguh takbiratul ihram kerana waswas, atau
au takasulin, ataupun perangai dia pemalas, malas nak datang cepat, ataupun lembabnya, ataupun jenis orang yang lembab. Dia kata orang malas lah, saja buat lengah-lengah, melengah-lengah. Dalam ketika itu tak payah tunggu. Dan orang yang seperti demikian itu janganlah menunggunya, tak payah tunggu. Imam terus dia rukuk lantak dia lah. Pun sebab memang ajar dia sekali, biar dia tahu sampai-sampai orang dah habis sembahyang. Aku nak menunggu Pak Haji ni, nunggu dia aja, nunggu. Jadi satu hari dia pun datang, tengok-tengok orang dah beri salam. Ni imam baru ke ni? Dia kata dah imam dulu lah. Selalu tu imam lambat, hari ni imam cepat. Pakcik, ni masuk waktu sekarang ni cepat. Sampai bila kami nak tunggu kau? Lain kali tengok waktu subuh masuk pukul apa, dia bukan sampai kiamat waktu subuh masuk lewat. Ada kalanya cepat, ada kalanya lewat begitu. Lepas ni baru dia tahu. Nanti kau Jeffrey, dia kata send ke aku waktu semayang. Sebelum ni dia pun tak pernah pun tahu pukul berapa. Dia memang dia semayang jemaah, tapi dia selalu lewat gitu. Seterusnya lagi kita. Dan yang keenam, hendaklah orang yang hendak masuk itu daripada orang yang dipercayai mendapat rakaat dengan sebab sempatnya rukuk dengan imamnya. Dan syaratnya orang yang kita tunggu ni, kita tunggu-tunggu, tengok-tengok, kita tunggu-tunggu, dia ni tak dapat rakaat dengan kita. Imam tunggulah, sambung lagi baca panjang-panjang, dia punya takbiratul ihram berkali-kali sebab was-was. Itu sebab disebut liwas-wasatin. Was-was berapa kali kena was, bila imam rukuknya tengok dia pun tak dapat, atau tu memang ianya jarak jauh, barangkali tidak berkesempatan dia mendapat rukuk bersama dengan imam tak payah tunggu lama-lama, Dan jika ia bukan daripada orang yang dipercayai mendapat rakaat, maka janganlah menunggunya sama sekali, kerana tunggunya itu tidak ada faedah bagi dia. Tak ada faedah. Dan di antara syarat juga, hendaklah semayang orang yang hendak masuk itu terkaya daripada qada. Di antaranya, ini macam mana pula tu imam nak tahu kan, orang yang nak ikut dia ni tak qada semayang, itu imam tak tahu. Ini imam kasyaf boleh. Yang nak ikut belakang dia, yang ikut belakang aku ni, dia akan mengqadakan semayang dia sebab semayang dia tak sah. Sebab apa? Sebab dia contohnya memakai jabirah. Memakai jabirah. Dalam mazhab Imam Syafi'i dia begitu straight satu pandangan, walaupun ada dua pandangan mazhab Imam Syafi'i. Contohnya berlaku balutan ni berada di anggota wudu, berada di atas anggota wudu, dia balut. Dan juga dia juga dalam waktu yang sama anggota tayammum. Anggota tayammum, macam mana nak tayammum? Dia ambil wudu, basuh muka, betul, sampai tangan dia tak boleh basuh. Sebab syarat mazhab Imam Syafi'i, kalau nak sapu di atas balutan mesti pakai balutan ini ataupun ikatan ni dalam keadaan bersuci. Mana ada wuduk lah, sebagaimana pakai khuf. Kalau pakai dalam keadaan suci, nanti ambil wuduk boleh sapu, tak payah tampung dengan tayammum, boleh sapu, sama macam pakai khuf. Pakai khuf. Sekarang kalau kita accident masuk hospital, kita pun tak sedar, tahu-tahu sedar tangan dah balut, patah sana patah sini, dah tentulah kita tak ada wudu.
Jadi kalau tidak ada wuduk, mesti nak juga berwuduk. Dia berwuduk basuh yang zahir, kemudian perlu wuduk. Ini wuduk zahir ni kena basuh, kemudian baru tampung dengan tayamum. Tampung dengan tayamum waktu tidak boleh kena air, ketika tu baru tampung tayamum. Dalam mazhab Imam Syafi'i ada dua, sama ada ditampung paling kuat bila nak tampung dengan tayamum, waktu tak boleh basuh. Mana anggota tak boleh dibasuh? Jadi ditampungkan tayamum untuk ganti tak boleh basuh. Bukan kita tayamum belah hujung sekali, kerana syarat wuduk dalam mazhab Imam Syafi'i mesti tertib. Mesti tertib, ini paling kuat dalam mazhab kita. Ada pandangan pula ambil wuduk last sekali baru tampung tayamum, mana yang tak kena, dia telah menyalahi tertib mengambil wuduk. Tujuan tayamum ialah ganti tempat yang tak boleh basuh. Oleh sebab itu ditampung dengan tayamum. Ini mazhab kita. Sekarang tempat yang tak boleh basuh ni pun anggota tayamum. Bila kita tayamum di atas jabirah, macam mana? Wuduk pun tak sempurna, wuduk pun tak sempurna, tayamum pun tak sempurna. Semayang kena semayang, ia kena semayang, tetapi semayang ini perlu diqada apabila ianya sudah sembuh. Berat tak mazhab Imam Syafi'i ni? Berat. Itu sebab kalau kita mengaji kitab Kifayatul Muhtadi fi Syarh Sulamil Muhtadi, Kifayatul Muhtadi ni, kita ni baru sekarang pun telah dirumikan. Sahabat saya di Pasir Tumbuh dulu, dia juga di antara orang yang merumikan. Dia pergi sambung ke Mekah, lepas tu dia pergi Syria, tak silap saya jumpa dia di Mekah, kemudian dia pergi Syria, yang menterjemahkan kitab, yang merumikan, memanaskan kitab Kifayatul Muhtadi. Tebal. Kalau baca kitab Kifayatul Muhtadi ni, suruh beli kitab Jawi, tak terbeli orang. Kitab Rumi tak terbeli, tebal. Harga bukan 30, bukan 40. Sebab tu tebal, dirumikan. Beli kitab Jawi murah je. Kalau dulu-dulu mengaji RM7 je. RM7. RM7. Kitab nipis-nipis macam Muniatul Musalli dulu RM1.20 je. RM1.20. Sambung balik. Dalam kitab tersebut detail mana tayamum yang perlu diqada, mana tayamum yang tidak perlu diqada. Ternyata orang yang di belakang kita ni, dia tangan dia jabirah, ada balutan, dan kita tahu dia ni sembahyang dia perlu diqada nanti kalau dia sembuh. Maka tak perlu tunggu, kerana sembahyang dia perlu diqada. Ini mengikut pandangan pengarang kitab kita ni, ulama Syafi'i. Tetapi dalam mazhab yang lain, boleh tayamum di atas jabirah, boleh tayamum di atas jabirah, sebagaimana disebut dalam kitab Mughni Ibnu Qudamah. Kerana tujuan kita tayamum adalah untuk ganti wuduk. Bila wuduk tak boleh, maka kita tayamum juga di atas balutan tersebut. Sebab itu yang kita dapat, ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Kalau tak boleh buat semua, jangan sampai tinggal semua. Ini disebut dalam kitab Mughni Ibnu Qudamah, Al-Imam Ibnu Qudamah, mazhab Ahmad Ibnu Hanbal. Justru itu, di dalam negara kita ini, bagi orang yang meninggal kerana penyakit Covid, ditayamum di atas kapan dia? Di atas kapan? Ada pandangan kata tak payah tayamum lah, sebab dia kata tayamum di atas balutan tak sah, sebagaimana mazhab Imam Syafi'i, kan? Jadi orang yang meninggal tu, biarlah, tak payah tayamum. Tak ada tayamum, tak payah semayang. Kita nak fikir apa, dia dah mati, kita nak susah-susah apa? Ini fikiran orang bukan faqih. Ini orang bukan faqih. Jangan fikir-fikirlah orang dah mati. Tak boleh kita wudukkan dia, kita tak boleh mandi ke, tak boleh wuduk, tak boleh tayamum, bungkus-bungkus tanam lah. Itu kejawapan orang faqih. Kita boleh sebut ahli keluarga,
Kita nak tenangkan dia. Adakah di sana ada pandangan lain? Begitu. Maka ulama menyebut fa iza tubliya bihadisatin falyuqallid man ajaza. Apabila berlaku satu peristiwa, maka bolehlah kamu bertaklid kepada mana-mana ulama yang mengatakan boleh. Justru itulah pandangan ulama kita di Malaysia ini, di bawah panel kajian syariah JAKIM, dihadiri oleh ramai ulama yang hebat-hebat dalam kita. Bincang, ini mazhab Syafi'i kata begini, Maliki kata begini, Hanafi kata begini, Ahmad Ibn Hanbal kata begini. Macam mana? Kita ambil pendakan, ada tak ulama yang kata boleh tayamum di atas kapan? Tengok-tengok ada dalam kitab Mughni Ibn Qudamah. Maka kita ambil begitu. Kalau tak boleh mandi, tak boleh wudu, kita tayamum juga di atas kapan? Berdasarkan pandangan ulama, boleh kita bertaklid mana-mana dalam apa-apa peristiwa. Fa iza btuliya bihadisatin falyuqallid man ajaza. Kalau berlaku apa-apa peristiwa, bolehlah bertaklid di atas mana-mana pandangan yang kata boleh. Justru itu keluarlah SOP dia dan garis panduan. Jadi kita kena terima ini pandangan ulama kita, bukan dihadiri oleh seorang, ramai yang hadir, pakar-pakar belaka. Jangan kita nak comparekan negara ini kata tak begini, negara ni kata begini kan. Negara jiran kita ulama-ulama Patani, itu terpakailah fatwa ada di Patani. Ulama kita Indonesia kata itu terpakailah pada negara dia. Mungkin dia berpandangan begitu. Adapun pandangan ulama kita perluaskan, ini dinamakan fiqh. Siapa tak nak, silakanlah. Lagi senang. Contohnya ada keluarga kan, dia kata saya ni ahli waris pada si mati, saya kata tak payah tayamum, saya nak pakai pandangan ulama-ulama yang lain, kata tak payah semayang, tanam aja. Alhamdulillah, kita tanam je lah. Betul? Tak boleh pak. Kalau dia tak nak, silakan. Tetapi kita meraihkan perasaan orang. Contohnya jenazah ni tak disemayang, macam mana? Bungkus-bungkus pergi tanam. Dia kata macam kucing mati je pergi tanam. Nampak ni? Oleh sebab itu kita tayamum, dah tu kita semayang. Walaupun tak ramai yang semayang, hati ni rasa sejuk kerana disemayangkan juga. Nampak? Ini dia fiqh. Kita faham. Supaya kalau kita dengar dalam YouTube dan sebagainya, itu satu pandangan. Ini pandangan ulama kita juga di Malaysia ini, bukan calon-calon orang. Ulama-ulama yang alim dibentangkan pandangan-pandangan ini, dan kita mengambil kira banyak sudut untuk mengeluarkan fatwa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, maka kita berhujjah berdasarkan ada ulama yang mengatakan boleh bertayamum di atas jabirah, dan semayang itu tidak perlu diulang semula. Tak perlu diulang, kerana sekiranya tidak dapat melakukan ini, maka tayamum itu sebagai badal, dan ketika itu kita tak boleh berwuduk dan tak boleh menyapu di atas jabirah, maka tayamum itu diambil kira. Ini pandangan yang disebut oleh Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, menunggu memanjangkan bacaan kerana tujuan meramaikan jemaah. Jika masuk seorang mengimamkan pada semayang jemaah, kemudian memanjanglah ia bacaan kerana tujuan supaya diikuti oleh orang ramai. Imam tengah semayang, kemudian orang pun masuk, imam pun panjang baca. Apa tujuan? Biar ramai sikit jemaah. Tujuannya untuk membanyakkan atau meramaikan dengan mereka itu semayang jemaah, atau supaya dapat diikuti seorang laki-laki yang masyhur, ataupun dia kata ni pakcik ni, ataupun ada seorang ni, somebody ni, seorang yang terkenal. Dia kata ya Muhammad, sekarang ni dah sampai dia kata
hospital pantai. Kita kata lama dah ni tunggu ni. Orang pun keluar kesah, pusing sana pusing sana. Sikit lagi. Tunggu. Orang pun tengok, Tok Imam pun tak apalah, aku tunggu dalam semayang. Kalau aku tak semayang nanti orang lagi bising. Orang jadi bising. Tok Imam pun bila kamat sekali Tok Imam pun baca panjang, baca Suratul Mulk panjang sikit, panjang. Dengar siren, polis dah sampai. Mana YB sampai dah. Nak sampai. Tambah pula lagi. Lepas surah Mulk dia sambal. Sehingga dengar Allahu Akbar, YB dah takbiratul ihram. Contoh, tak ada kena-mengena siapa. Kalau contoh begini, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Sebab apa tu? Sebab orang lain ni jadi keluh kesah. Kerana seseorang jadi keluh kesah. Sedangkan Nabi SAW bersabda, "Idza adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu." Apa yang kamu dapat rakaat, semayanglah. Mana yang tak cukup, nanti imam dah habis salam, sambunglah rakaat kamu. Itu panduan yang disebut oleh Nabi SAW. Sambung balik kita. Ataupun yang masyhur, yang biasanya selalu hadir berjamaah di tempat itu, maka hukumnya makruh dengan ittifaq semua ashab, semua ulama-ulama Syafi'i, seperti mana yang dijelaskan dalam Syarah Muhazzab. Syarah Muhazzab iaitu karangan Imam Nawawi mensyarahkan kitab Al-Imam Syirazi rahimahullah ta'ala. Dan berkata ia, Imam Nawawi sebut, telah berkata mereka itu, iaitu ashab ulama-ulama Syafi'i, dan sama ada itu di dalam kawasan pasar, tak kira lah kawasan semayang tu di pasar atau di satu tempat yang biasa manusia datang kepadanya, selepas iqamat berpuak-puak ataupun tidak, ataupun setengah tempat ni bila dah qamat barulah ramai orang datang. Macam di pasar-pasar dan sebagainya, bila Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, barulah yang tinggalkan barang nak semayang. Kita jadi Tok Imam ni panjang supaya yang mana orang datang baru datang ni dapatlah semayang. Makruh, kerana menyusahkan orang yang lama tunggu. Barangkali yang di belakang tu ada orang tua ataupun orang yang berhajat. InsyaAllah kita semua akan datang. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan diradai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. In qila zurtum bima raja'tum, ya أكرم الخلق ما نقول. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. قولوا رجعنا بكل خير، واجتمع الفرع والأصول. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي.
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أيا ليالي الرضا علينا عدي ليخضر منك عودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أدي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم بالله صلني فداك روحي ذبت من الهجر والصدود اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أنا الذي همت في هواكم يوما أراكم يكون عيدي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ثم الصلاة على نبينا وآله الركع السجود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار ربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية من اندرجت النبي تحت لوائه فهم منه وإليه وصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه عدد ما رزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم حببنا في صلاة الجماعة وذكرنا بالموت كل ساعة واحشرنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم اجعل اجتماعنا بالرحمة وافتراقنا بالمغفرة وخاتمتنا بالسعادة وألهمنا الرشد والحكمة. اللهم لا تمتنا حتى نرى باب السلام ونشرب. اللهم لا تمتنا حتى نرى باب السلام ونصلي خلف المقام ونشرب ماء الزمزم في مسجد الحرام ونزور حبيبك ونبيك سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بيسر ولطف وبلوغ المرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.